Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa kita akan memberikan fokus kepada berita-berita yang dijangka mendominasi perhatian dan juga tajuk berita sepanjang minggu depan. Berita-berita yang besar sepanjang minggu akan datang ini, dan antara yang mungkin terbesar ataupun yang mungkin paling dinanti-nanti adalah 20 Januari ini, minggu depan, sidang Dewan Khas Parlimen mengenai banjir. Selepas sedikit kontroversi dan perdebatan timbul berkenaan dengan keperluan untuk mengadakan sidang Dewan Khas Parlimen ini sejak beberapa minggu yang lepas, akhirnya ia pun sudah pun disahkan akan diadakan pada 20 Januari ini. Tapi bagaimana kita memastikan sidang Dewan Khas ini akan melebihi sekadar satu sesi berdebat atau bertikam lidah, dan akan diakhiri dengan solusi-solusi yang bermakna untuk memastikan selepas ini apabila kita dilanda banjir atau apa-apa sahaja bencana alam, kita sudah bersedia. Apa peranan Parlimen dalam ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita selepas ini? Saya mahu berbincang dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus. Datuk Dr. Faizal adalah Presiden Mercy Malaysia. Datuk, sudah tentu Datuk dan juga anggota Mercy, ahli Mercy, banyak terlibat secara langsung dalam kerja-kerja kemanusiaan dan juga membantu mangsa banjir dan sebagainya sehingga ke hari ini di serata Malaysia. Justru Datuk dan Mercy mungkin nampak ada point of view yang paling jelas, unik berbanding menteri-menteri di dalam kabinet yang mungkin pandang dari jauh. Apa yang boleh dilakukan oleh Parlimen? Bagaimana mereka memastikan mereka memaksimalkan kuasa dan keupayaan mereka dalam sidang Dewan Khas ini untuk memastikan kita berada pada keadaan siap siaga sekiranya bencana terjadi lagi selepas ini? Terima kasih, Luqman. Jadi saya bahagikan jawapan saya kepada dua yang besar. Yang pertama ialah berkenaan dengan koordinasi dan perancangan sewaktu, semasa dan juga apabila kita menangani banjir ataupun apa-apa bencana, iaitu fasa response to emergency kita, ya, fasa kecemasan kita. Sebenarnya semua struktur dan mekanisme serta undang-undang pun sudah ada sebenarnya untuk Malaysia sebagai sebuah negara, dan kerajaan baik di peringkat pusat maupun di peringkat negeri serta agensi-agensi di bawah kerajaan untuk bertindak dengan cara yang bersepadu dan terancang untuk menghadapi apa-apa bencana dalam negara kita. Dan ini termasuk juga melibatkan dan keterlibatan pihak masyarakat madani ataupun civil society, NGO, pertubuhan bukan kerajaan serta pertubuhan persatuan-persatuan komuniti, civil society dan community based organisations, CBO, untuk turut bersama dengan agensi-agensi kerajaan sewaktu fasa kecemasan. Jadi sepatutnya tidak timbul masalah ataupun persoalan tentang mekanisme ada atau tidak ada, koordinasi sepatutnya ada atau tidak ada. Sebenarnya sudah ada. Kita ada arahan MKN 20, kita sudah pun ada sejak pasca banjir 2014-15, sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk mengepalai koordinasi sewaktu bencana, iaitu NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, dan ianya disokong oleh mekanisme Majlis Keselamatan Negara di peringkat pusat dan di peringkat negeri, dan kemudian ini turun di peringkat daerah. Apa yang Parlimen perlu buat dalam soal ini ialah untuk menyelidik dan juga mempersoal dengan tujuan untuk menambah baik. Bukan hanya dengan tujuan untuk menuding jari. Sebab menuding jari ini senang. Kita boleh kata siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Dan itu pun akan didebatkan nanti. Yang lebih sukar ialah untuk menambah baik, untuk mengetahui apa yang berlaku yang tidak kena dan bagaimana nak menambah baik. Itu yang perlu. Apakah contohnya situasi yang berlaku tempoh hari sewaktu Disember 17, 18, 19, adakah ianya disebabkan oleh tidak cukup kuasa ataupun space yang diberikan kepada NADMA misalnya, ataupun adakah sebab ada berlaku pertindihan kuasa. Pertindihan kuasa ini, multiple layers of authority ini yang kadang-kala menyukarkan keadaan untuk agensi seperti NADMA bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua yang besar, saya pergi yang besar dulu sebelum kita pergi ke details. Yang kedua ialah seperti mana Saudara Luqman sebut tadi,
selain daripada respons terhadap bencana, yang mana kita sememangnya sepatutnya bersedia dan ada mekanisme koordinasi seperti kita sebutkan tadi, dan ianya harus berjalan lancar. Kita harus akur dan kita harus terima hakikat bahawa kesiapsiagaan kita masih lagi belum di tahap yang sepatutnya. Sebab kalau sudah sampai ke tahap sepatutnya, mungkin 30 hingga 50% daripada apa yang telah berlaku pada bulan Disember lepas sehingga awal Januari mungkin boleh dikurangkan, kita boleh mitigate atau kurangkan kesannya. Nak elak sepenuhnya daripada berlaku sesuatu bencana, itu mungkin di luar kuasa mana-mana negara ataupun kerajaan ataupun agensi sekalipun, ya, sebab kita namanya pun bencana alam. Kita tidak mampu mungkin menghindarnya daripada datang kepada kita, tapi kita boleh bersiap siaga menghadapinya dengan lebih baik. Kita seharusnya bersiap siaga dari segi satu, agensi-agensi pengesanan, ya, dan ini termasuklah early warning system kita, agensi-agensi komunikasi, sebab kadang-kadang kita tahu tapi maklumat tidak disampaikan. Maklumat tidak disampaikan ini ada dua. Satu kepada agensi lain, yang keduanya kepada masyarakat. Dan yang ketiganya kesiapsiagaan dari segi agensi-agensi dan juga kesiapsiagaan masyarakat, community preparedness. Kita seperti mana juga kita telah pelajari dalam menangani COVID-19, kita harus ada whole of society dan whole of nation approach dalam menghadapi bencana. Kalau tidak, kita tidak akan berjaya. Dan di sinilah, ya, walaupun kita telah ada program kesiapsiagaan negara, bulan kesiapsiagaan negara misalnya, ya, kita harus teliti kembali, dan di sini Parlimen boleh memainkan peranan untuk menyoal kembali apakah yang telah dilakukan selama ini beberapa tahun yang lepas dalam program-program kesiapsiagaan negara. Apabila kita sebut kita ada program tersebut, adakah kita sudah sampaikan program ini, ya, trickle down, ya, cascade down kepada masyarakat, termasuklah masyarakat di kawasan-kawasan yang mungkin berisiko tinggi untuk banjir seperti Taman Seri Muda dan sebagainya. Ya, fokusnya sudah tentu adalah untuk kita dissect post-mortem untuk melihat di mana kerompongannya, di mana jurang-jurang yang kita boleh baiki, yang boleh kita rapatkan sekiranya ada lagi bencana alam yang terjadi selepas ini. Adakah jawatan kuasa khas perlu ditubuhkan dalam Parlimen itu untuk memfokus pada benda ni apabila sesi sidang khas nanti akan bersidang, Datuk? Ya, yang pertama sekali saya rasa kita semua di pihak civil society, di pihak masyarakat madani, NGO seperti Mercy Malaysia dan rakan-rakan kami yang lain amat menyokong titah daripada Baginda Yang Pertuan Agong, ya, beberapa minggu lepas waktu Baginda melawat ke kawasan-kawasan yang telah dilanda banjir, ya, bahawa seharusnya ada postmortem. Dan postmortem ini sepatutnya dikendalikan secara independen, ya, secara bebas, dan yang sebaiknya menjawab terus kepada Parlimen, ya, supaya ianya telus dan tidak ada saringan, ya, terhadap apa-apa yang hendak dipostmortemkan, ya. Dan ini penting supaya kita dapat belajar apa yang sepatutnya berlaku dan apa yang sepatutnya tidak berlaku dan apa yang kita boleh buat. Sama ada jawatan kuasa khas Parlimen, ya, ataupun Parliamentary Select Committee on Natural Disasters, ya, untuk bencana alam ataupun bencana-bencana di negara harus diwujudkan, itu atas budi bicara Parlimen. Tapi postmortem ini harusnya ada, dan jawatan kuasa ini seharusnya terdiri daripada mereka yang tidak terlibat secara langsung, ya, dalam agensi kerajaan misalnya, supaya pandangan dan persoalan yang dikemukakan boleh dilakukan dengan adil dan baik. Dan kalau Parlimen perlu ada a select committee, ya, ataupun jawatan kuasa khas Parlimen untuk menangani masalah ini, lebih baik kiranya ada. Ya, sudah tentu fokusnya adalah postmortem, dan kita lihat jangka masa sederhana dan juga panjang untuk meningkatkan kesediaan kita, kesiapsiagaan apabila bencana alam mungkin datang lagi dalam masa terdekat ataupun dalam beberapa tahun akan datang. Tapi bahayanya, Datuk, bila kita bincang berkenaan dengan long term kesiapsiagaan ini, kita mungkin akan terlupa bahawa masih lagi sehingga hari ini ada lagi ramai mangsa
yang merasakan kesan-kesan banjir. Ianya belum berakhir bagi mereka, walaupun kita lihat mungkin sudah tidak dinaiki air, tapi di negeri-negeri seperti Pahang, Johor, di Segamat sebagai contoh, mereka masih lagi merasakan impak ini. Walaupun penduduk di Selangor mungkin sudah makin pulih. Jadi, di mana peranan Parlimen di sini dan sidang khas ini? Apa yang sidang khas ini boleh lakukan? Selain daripada kita lihat long view, long term, apa sidang khas kali ini boleh lakukan sekarang untuk memudahkan dan meringankan beban mangsa-mangsa yang masih lagi merasai dan berdepan dengan impak banjir di beberapa kawasan di serata negara? Ada sebarang quick fix untuk mereka? Ya, yang tentu sekali mereka yang terlibat, yang terkesan secara langsung, terutama di negeri-negeri yang baru sahaja pulih, ya, mereka harus diberikan keutamaan. Dan di sini pihak kerajaan seharusnya dan Parlimen seharusnya menggunakan sidang khas ini untuk menggesa kerajaan untuk memberikan tumpuan dan serta peruntukan kewangan dan juga bantuan teknikal yang sepatutnya, ya, untuk bangsa-bangsa banjir ini untuk pulih. Dan di sini ada 3 aspek yang penting. Yang satu ialah dari segi kemudahan tempat tinggal mereka, shelter, ya, rumah yang rosak dan sebagainya. Yang kedua ialah akses mereka, ya, sekiranya jalan atau jambatan atau lorong mereka terputus hubungan, harus diperbaiki dengan segera supaya aktiviti-aktiviti lain boleh dijalankan, seperti anak ke sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah untuk mereka yang telah terkesan secara langsung dengan banjir ini dari segi pendapatan mereka. Mereka ni harus diberi bantuan segera supaya mereka tidak mengambil masa terlalu lama untuk pulih. Sekiranya masa terlalu lama diambil, ini mungkin akan menjejaskan mereka dari aspek yang lain juga. Baik, terima kasih. Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Fokus minggu depan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita preview pula, pratonton sedikit. Fokus minggu depan, pertemuan UMNO Kelantan dengan PAS. Adakah nasib dan masa depan Muafakat Nasional akan ditentukan di situ? Itu selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Antara berita yang mungkin kita jangka akan mendominasi tajuk berita sepanjang minggu depan adalah satu perkembangan politik yang berupaya menjadi agak signifikan, iaitu salah satu perikatan, alliance ataupun partnership yang agak signifikan dalam mencorak hala tuju arena politik kita, iaitu Muafakat Nasional, kerjasama antara PAS dan juga UMNO. Sejak beberapa bulan ini agak retak, kita lihat beberapa kenyataan yang mungkin membayangkan muafakat ini tiada masa depan. Ada juga yang mengatakan bahawa ia kekal lagi akan erat. Apa sebenarnya kebenarannya? Mungkin kita akan dapat tahu pada 22 Januari ini, iaitu UMNO Kelantan akan bertemu dengan PAS untuk membincangkan antara lain hala tuju Muafakat Nasional menuju ke pilihan raya umum yang seterusnya yang mungkin diadakan pada tahun ini juga, PRU 15. Saya mahu berbincang dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM. Dr. Taufik, apa yang kita mungkin boleh jangka dahululah daripada pertemuan dengan PAS dengan UMNO Kelantan? Sejak mungkin setahun lepas, kita dah dengar banyak back and forth berkenaan dengan Muafakat Nasional ni daripada pemimpin UMNO dan juga PAS, dan kadang-kadang ada juga bersatu menyelit berkenaan dengan isu ini. Tapi adakah kita akan menjangkakan sebarang jawapan ataupun penjelasan, pencerahan yang signifikan hasil daripada mesyuarat ini? Okey, baik, terima kasih Lokman. Saya melihat sebenarnya Muafakat Nasional ini akan berfungsi di negeri-negeri tertentu, dan kita lihat sebenarnya ada beberapa buah negeri yang memperlihatkan bahawa ada ruang kepada Muafakat Nasional itu untuk bangun dan membentuk sebuah kerjasama politik yang cukup kuat. Misalnya di Kelantan dan di negeri Selangor. Itu sebenarnya peringkat awal perbincangan kita. Tetapi apa yang saya boleh nyatakan, PAS dan UMNO ini melalui Muafakat Nasional tidak mampu untuk membincangkan ataupun bekerjasama dalam konteks yang lebih ke hadapan. Misalnya di peringkat nasional itu, adakah boleh mengangkat Muafakat Nasional ataupun memilih Perikatan Nasional. Cabaran yang dibentuk di peringkat negeri Kelantan itu melalui Muafakat Nasional, tidak ada apa-apa yang menarik untuk dibincangkan dengan lebih ke hadapan. Kerana kita lihat mau tidak mau, jika bertanding di dalam PRN negeri Kelantan ataupun dalam PRU yang akan datang,
musuh politiknya tetap sama, iaitu PAS dan UMNO. DAP susah untuk bertanding di Kelantan. PKR itu sukar juga untuk mendapat kursi di negeri Kelantan. Maka pergi ke sana atau ke sini pun akhirnya PAS dan UMNO juga yang akan bertanding antara satu sama lain di negeri Kelantan. Cuma mungkin apabila berlakunya muafakat nasional di negeri Kelantan yang lebih perkasa, lebih utuh, kita boleh menjimatkan modal ataupun dana ataupun apa sahaja berkaitan dengan sumber kepada pertandingan dalam mana-mana pilihan raya yang boleh digembeling kerjasama politik ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan hubungan parti-parti politik yang mampu untuk memperkukuhkan dan memberi kemenangan yang mudah kepada gabungan yang kita nyatakan sebentar tadi. Tetapi kita perlu lihat sebenarnya bagaimana rundingan strategi itu yang boleh menarik perhatian rakyat dilakukan di beberapa tempat yang lebih relevan dan rasional. Misalnya kita lihat sebelum ini di negeri Melaka, perlu diangkat muafakat nasional, tetapi kita lihat bertembung UMNO dan PAS. Dan di negeri Johor selepas ini ada ura-ura untuk membubarkan dua negeri Johor. Maka di situ kalau nak tunjukkan kerjasama yang kuat, hubungan yang menarik, hubungan yang cukup baik antara UMNO dan PAS, maka di negeri-negeri inilah perlu diperlihatkan, bukan di negeri Kelantan. Kelantan itu sudah kekal tradisinya, boleh dimenangi oleh PAS dengan mudah semenjak 20 tahun yang lalu. Jadi mengapa nak tonjolkan muafakat nasional di Kelantan sedangkan kita tahu itu adalah kubu kuat PAS dan tidak ada lagi satu tentangan yang hebat daripada mana-mana parti politik dan tidak boleh disangkal lagi oleh UMNO kerana itu adalah kubu yang terbaik pada PAS. Ya, apa yang PAS boleh tawarkan kepada UMNO melalui partnership ini, muafakat ini adalah mungkin peluang yang agak cerah, hampir pasti untuk kekal mengawal Kelantan dan Terengganu. Itu apa yang PAS boleh tawarkan. Apa yang UMNO boleh tawarkan kepada PAS adalah sudah tentu tapak yang jauh lebih besar. UMNO adalah parti yang jauh lebih besar, mempunyai pengaruh dan kuasa politik yang jauh lebih besar di peringkat kebangsaan. Ini apa yang masing-masing boleh tawarkan. Adakah selamat untuk kita mengatakan bahawa sekarang ia adalah beban itu adalah pada PAS untuk yakinkan kepada UMNO bahawa UMNO masih perlu bersama dengan muafakat nasional berbanding UMNO yang perlu mungkin pikat PAS. Adakah PAS yang sebenarnya patut memikat UMNO? Kita perlu lihat sebenarnya parti politik perlu mempunyai satu prinsip yang kuat dan tidak berubah-ubah berdasarkan kepada kepentingan politik yang tidak mampu memberi satu masa depan yang cerah. Kalau kita lihat di Melaka tu, kita kena petik juga perbincangan Melaka. Kalau UMNO bersama dengan PAS dan PAS bersedia untuk bersama dengan UMNO, saya lihat PAS tidak ada masalah untuk mewujudkan atau memunculkan anak sulung di Melaka. Tetapi apa yang kita lihat sebenarnya tidak ada satu prinsip yang jelas, khususnya daripada PAS, iaitu nak berkawan dengan siapa. Sekejap kiri, sekejap kanan, kejap satu, kejap UMNO. Jadi rakyat bosan dan ahli-ahli keliru nak menyokong mana, dan kita lihat hingga menimbulkan krisis dalam parti PAS itu sendiri. Ada pemimpin yang bersetuju untuk kerjasama dengan MN dan jika tidak sealiran dengan Presiden, dengan pimpinan pusat, kemudiannya tidak diutamakan ataupun diarus perdanakan dalam pimpinan pusat. Jadi saya lihat PAS perlu kembali meletakkan satu prinsip yang jelas dan bagaimana untuk berhadapan dengan pilihan raya. Kalau setakat nak berkawan, hari biasa pun boleh berkawan. Tetapi bagaimana PAS nak membangkitkan ataupun nak mencetuskan satu kuasa politik yang besar apabila berkawan dengan sebuah parti yang boleh mengangkat PAS bersama-sama untuk menang dalam PRU 15 yang akan datang. Itu mungkin daripada segi ideologi politik, tapi daripada segi percaturan politiknya, apa yang PAS boleh tawarkan kepada UMNO untuk kekal dalam muafakat ini? Ya, kita sudah tahu antara yang terbesar adalah Kelantan dan Terengganu mungkin akan kekal menjadi sebagai friendly states jika ia dimenangi oleh PAS. Mungkin mudah untuk Kerajaan Persekutuan jika UMNO menang Kerajaan Persekutuan untuk bekerja dan mungkin kekalkan kawalan sedikit sebanyak ke atas Kelantan dan juga Terengganu melalui PAS. Tapi adakah itu cukup untuk memikat UMNO untuk kekal dalam muafakat ini, kerana ia dilihat sebagai muafakat yang mungkin tidak seimbang daripada segi kuasa dan pengaruh politik di peringkat kebangsaan? Jika doktor adalah ahli UMNO, adakah itu cukup untuk terus kekal dengan PAS dalam muafakat nasional ini dalam PRU akan datang? Ya, sebenarnya
kita lihat apa yang berlaku dalam realiti politik semasa melibatkan UMNO dan PAS di beberapa buah negeri itu tidak mencerminkan realiti kerjasama politik. Kecuali dah di peringkat persekutuan itu mungkin disebabkan ada musuh yang jelas dan nyata. Ya, DAP, Pakatan Harapan. Tetapi kita lihat ni Kedah, berapa esko daripada UMNO dilantik menjadi esko kerajaan negeri Kedah. Kita lihat Kelantan, Terengganu. Adakah esko yang dilantik daripada wakil rakyat UMNO? Tidak ada. Jadi kerjasama apa yang dicerminkan ini? Ataupun setakat kerjasama untuk tidak menentang atau meruntuhkan kerajaan. Jadi saya lihat, ya, kalau setakat kerjasama cakap dengan mulut, tidak menunjukkan dengan bukti, yang akhirnya rakyat sendiri keliru. Ini tidak boleh dalam bentuk kerjasama. Mestilah direalisasikan kerjasama itu dan sumber-sumber kuasa itu dan jawatan atau apa sahaja yang boleh mengikat parti-parti politik ini perlu diagihkan dengan sewajarnya kepada parti-parti politik. Ini melibatkan kuasa. Tidak ada lagi kompromi sekiranya tidak diagihkan secara adil. Ya, misalnya kuasa pelantikan jawatan. Kerana kita tidak boleh lari daripada kuasa. Ini sebenarnya politik yang dimainkan di Malaysia. Dari segi rasional percaturan politiknya, kita lihat Muafakat Nasional ini mula bangkit sewaktu mula ditubuhkan, sewaktu pentadbiran Pakatan Harapan. Seperti yang doktor sebut sebentar tadi, Muafakat Nasional mungkin mahu menarik sokongan dalam kalangan Melayu Islam untuk melihat pada ketika itu seteru mereka iaitu DAP dan sebagainya. Tapi itu rasional percaturan politiknya. Mereka menggunakan sentimen Melayu Islam untuk mendapatkan sokongan Melayu Islam. Tapi dalam PRU15 mungkin ada satu wildcard yang sangat besar iaitu undi 18. Sekiranya sempat untuk dilaksanakan, kita akan ada jutaan pengundi lebih muda 18 hingga 20 tahun. Jadi adakah rasional percaturan politik Melayu Islam ini masih lagi akan membawa impak yang besar kepada golongan ini? Golongan ini mungkin akan mencorak PRU seterusnya, mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun, yang muda ni. Boleh, tetapi dengan syarat yang mesti dah progresif. Kalau masih lagi memainkan sentimen agama dan kaum semata-mata untuk menarik sokongan, saya tidak nampak itu akan memberi satu gelombang sokongan yang besar kepada UMNO dengan PAS. Kerana mereka terpalit dengan sentimen yang lebih kepada ortodok dan lebih kepada sentimen lama itu yang akhirnya menyebabkan pengundi-pengundi yang cukup jauh daripada konservatif ini akan menjauhkan diri daripada UMNO dan PAS dan mereka akan lari kepada parti politik yang lebih segar. Misalnya kita lihat muda. Muda belum teruji, tetapi sebenarnya apabila anak-anak muda di setiap kawasan parlimen itu jumlah undi 18 yang berpuluh-puluh ribu ini akan memberi kesan yang besar. Maka mau tidak mau UMNO dan PAS perlu dengan segera meremajakan parti mereka seperti apa yang berlaku di negeri Melaka itu supaya anak muda dan belia ini tidak lari daripada parti dan melihat UMNO dan PAS ini progresif dan tidak lagi konservatif. Ini sebenarnya yang perlu dilakukan dengan kadar segera. Kesan yang besar apabila undi 18 masuk dalam PRU ke-15. Mau tidak mau mereka perlu mengubah wajah mereka daripada konservatif kepada yang lebih progresif dalam PRU 15 yang akan datang. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pencarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM, dan banyak lagi fokus kita minggu depan, dan sudah tentu kami Astro Awani akan terus mengikuti rapat sepanjang minggu depan untuk membawakan semua berita yang terkini kepada anda. Ini antara perkara-perkara yang agak signifikan yang kita jangka akan berlaku minggu depan yang akan mendominasi berita. Saksikan. Baik, itu dan banyak lagi sepanjang minggu depan. Destinasi anda seperti biasa, saluran 501 dan astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.